wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat ke-20 sehingga ayat ke-21 yang bermaksud, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia itu hanyalah satu permainan, senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta kekayaan dan anak keturunan. Seibarat air hujan yang dengan ianya menanam tanaman yang mengagumkan para petani. Kemudian tanam-tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menjadi kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan serta keredaan Allah. Dan ingatlah kamu bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah kesenangan-kesenangan yang menipu, hanyalah kesenangan-kesenangan yang memperdayakan. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan kepada sesiapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai kurnia yang amat besar. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran, rasa berterima kasih kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah menjadikan kita, dan Tuhan yang telah memberi keizinan kepada kita semua sampai ketika dan saat ini untuk sama-sama kita hidup menumpang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini bukan milik kita, dan bumi ini bukan milik saudara mara kita, tetapi bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah makhluk yang diberi izin untuk menumpang seketika waktu, sampai masa kita mesti akan meninggalkan bumi tempat kita tumpang. Sebab itu perjalanan hidup manusia ini samalah seperti mana dia menaiki kereta api. Semakin jauh kereta api itu berjalan, dia akan menjadi semakin hampir ke destinasi yang ditujunya. Semakin jauh kereta api itu berjalan, maka bahan bakarnya akan menjadi semakin berkurangan. Sebegitulah hidup kita manusia. Semakin banyak tahun kita lalui, semakin banyak hari kita lalui, sepatut-patutnya mengingatkan kepada kita bahawa usia kita semakin lama semakin pendek, semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin sekejap, dan kita akan kembali beradab kepada Allah Ta'ala. Sebab itu sebelum kita semua kembali kepada Allah, marilah kita melakukan amal-amal kebaikan. Amalan diterangkan dalam bahasa Melayu dengan makna harapan, dengan maksud harapan, yang mana orang yang beramal, bekerja, menyimpan duit dengan harapan apabila duit dia tua nanti, duit itu nak digunakan di saat dia tua nanti. Orang yang bekerja kerajaan kadang-kadang suka kerja kerajaan walaupun gaji tak besar mana, tapi dia mengharapkan pencen
apabila dia pencen, dia tua, maka duit itu akan digunakan setelah dia pencen nanti. Orang yang bertanam pokok dengan harapan dia tanam pokok nanti dia dapat makan hasil daripada pokok yang ditanam tadi. Begitulah orang yang bertanam, membela anak, mendidik anak daripada kecil. Bela anak ni daripada kecil kadang-kadang susah, tak macam bela ayam, itik, lembu dan kerbau. Ayam, itik, lembu, kerbau 2 tahun kita boleh sembelih dia. Tapi anak kadang-kadang sampai 18 tahun kita bela dia, bagi makan, duit sekolah dia. Kenapa kita bela anak? Jawapannya ialah dengan harapan esok di saat kita tua nanti, anak kita akan tolong kita, akan bantu, akan papah kita. Dan di saat kita meninggalkan dunia, insya-Allah kita harap anak kita dapat doa ke kita. Itu harapan dia, amalan bela anak. Maka begitulah juga kita menunaikan sembahyang, kita berpuasa, kita laksanakan segala perintah Allah Ta'ala ini. Amalan-amalan yang kita buat itu dengan harapannya amalan-amalan itu kita nak tuai pada hari akhirat nanti. Yang lain semua akan kita tinggalkan di atas muka bumi. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma hawalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum allazina za'amtum annahum fiikum syuraqa'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Allah kata, demi sesungguhnya kamu semua tetap akan datang kepadaku. Kamu semua mesti akan datang kepadaku, kata Allah, pada hari kiamat nanti dalam keadaan sendiri-sendiri, seorang-seorang, dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah aku kurnia dari limpah kurnia aku kepada kamu. Harta baik, pangkat baik, jawatan baik, anak-anak baik, semuanya kamu tinggalkan di atas muka bumi. Dan aku tidak melihat besertamu, kata Allah, nanti penolong-penolong tak ada pada ketika itu. Dan pembantu-pembantu yang kamu anggap, kamu sifatkan mereka itu sekutu-sekutu Allah dari kalangan kamu. Demi sesungguhnya, kata Allah, telah putuslah perhubungan di antara kamu dengan mereka, dan hilang lenyaplah dari kamu suatu yang kamu anggap, kamu sifatkan boleh beri faedah. Kamu anggap, kamu sifat boleh beri manfaat kepada diri kamu, semuanya kamu tinggalkan di atas muka bumi ini. Itu benda yang patut kita merenung seketika waktu untuk kita mengingat kembali supaya kita tidak terus terlupa, terlajak apa matlamat sebenarnya kita didatangkan oleh Allah dekat dunia ni. Apa sebenarnya tujuan dan matlamat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kita dekat dunia ni? Allah tanya kepada manusia, fa'aina tazhabu? Selepas daripada ni kita nak ke mana? Duk fikir nak ke mana? Lepas daripada kita hidup ni, hujung lepas tu kita nak ke mana? Benda ni kadang-kadang orang tidak memikirkan, tuan-tuan. Sama ada dia sengaja tak nak fikir atau buat lupa. Al-maklumlah sekarang ini macam-macam masalah yang menimpa manusia. Jadi alhamdulillah, pada subuh ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, dalam program yang tidak dijangka sama sekali. Saya pun tak jangka sebenarnya, sebab saya ada program di Unicel pagi ini sekarang. Jadi bila sampai di sini, Masjid Negeri rupanya telefon saya malam tadi, minta kuliah di Masjid Negeri. Tapi saya tengah kuliah. Semalam pun ada
saya ingat 4 tempat ke 5 tempat berkuliah. Pagi tadi berjalan lebih kurang pukul 3:30 pagi. Malam tadi tidur lebih kurang pukul 2. Lebih kurang macam gitu. Ni pagi pukul 3:30 tadi lebih kurang jalan daripada Muar sampai sini pagi tadi tu. Alhamdulillah dah. Penat tak penat? Jawabnya penat. Cuma selalu saya kata penat hidup kat dunia ni, kita masih boleh beristirahat. Tetapi penat hari akhirat tidak ada ruang untuk manusia nak beristirahat. Semalam dalam kuliah duha saya menceritakan bagaimana dalamnya kawah neraka Allah Ta'ala. Cerita dalamnya kawah neraka Allah ni dan menciptakan seksaan-seksaan yang ditimpa oleh manusia bila dia kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab itu saya teringat kisah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni tuan-tuan, seorang yang kuat beribadat. Suatu hari sedang dia menunaikan sembahyang fardu subuh berjamaah, maka Sayyidina Ali ini ditikam. Di dada dia bertalu-talu dengan tikaman pisau tadi. Darah keluar memancut-mancut, menyembuh dari batang tubuh dia, keluar darah yang sebegitu banyak. Dia jatuh rebah, maka sahabat pangku Sayyidina Ali. Bila sahabat pangku Sayyidina Ali, darah tetap keluar, darah tetap keluar, darah tetap keluar, maka sahabat beri kepada Sayyidina Ali ni air. Sayyidina Ali minum air. Bila Sayyidina Ali minum air, air keluar daripada mulut dia, darah keluar, air keluar, darah keluar. Maka berlinangan air mata Sayyidina Ali menangis, membasahi dua pipi dia menangis, sedih sangat-sangat menangis. Di saat Sayyidina Ali menangis, maka sahabat yang hadir bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Amirul Mukminin Ali," dia kata, "kenapa kamu menangis? Bukankah kamu ini merupakan seorang daripada sahabat Rasulullah yang telah dijamin tempat kamu ni dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi kenapa kamu nangis? Wahai Amir Mukminin Ali, bukankah kamu ini merupakan seorang daripada menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sendiri telah jamin tempat kamu ni berada dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu masih menangis? Kan di saat nyawa kamu hampir berpisah dengan kamu, mengapa kamu menangis?" Lalu Sayyidina Ali mengatakan kepada sahabat-sahabat yang bertanya, dia kata, "Wahai sahabat-sahabat aku nak beritahu kepada kamu satu perkara, bahawa sesungguhnya perjalanan hidup akhirat itu satu perjalanan yang sebegitu jauh. Bahawa sesungguhnya perjalanan hidup akhirat itu satu perjalanan yang sebegitu panjang. Bahawa perjalanan hidup akhirat itu menempuhi banyak liku yang begitu susah, yang begitu payah. Sedangkan bekalan yang aku sediakan tidaklah banyak mana. Dan aku terbimbang kalau terputus bekalan-bekalan akhirat aku," kata dia, "maka dari mana aku nak perolehi bekalan-bekalan itu tadi?" Itu benda yang patut kita merenung, memuhasabah dalam diri kita ni tuan-tuan. Sesungguhnya perjalanan hidup akhirat itu jalan yang begitu jauh, yang jalan yang berliku, yang begitu susah. Bekal yang kita sediakan bila perjalanan jauh ni, bekal kena banyak. Cuma kalau kat dunia ni terputus bekalan kita kat dunia ni, kita telefon plus sekejap dia datang. Bekal akhirat kita kalau putus, maka dengan siapa kita nak minta telefon? Dengan siapa kita nak minta tolong tadi? "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa, kata Allah, yang buat amal baik ni walaupun sebesar zarah, akan kena catat, akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Siapa yang buat amal jahat walaupun sebesar zarah pun
kena balas juga. Kalau besar zarah kena balas, besar gerabak kereta api, tu kita kan, kita baca baru ni laporan audit, macam mana orang beli jam, macam mana duit hilang, begini. Tu saya cakap baru ni berhenti kat stesen minyak, nak isi minyak, berbual dengan seorang yang tukang pam ni. Awak tak sekolah ke? Saya kata, sekolah pakcik, tapi ni cuti ni cari duit sikit, nak bayar, semua nak bayar, kata dia. Nak bayar ni kena kerja sikit. Saya kata, dulu awak sekolah mana? Sekolah Datuk Seri Amar Diraja. Kalau awak betul belajar, saya kata nak tanya, dulu di Malaysia ni ada berapa kongsi gelap? Dia kata ada 5 aja. Saya kata ya ke? Ya je. Tak, saya kata zaman saya belajar dulu kongsi gelap dekat Malaysia ni ada 2 je, saya kata. Gihin dan Haisan, saya kata. Sekarang ni kongsi gelap ada berapa, saya kata. Dia kata ada 35 tak? Tak, salah, saya kata, awak tak baca. Ada 49 kongsi gelap dekat Malaysia sekarang ni, dah 57-56 tahun, dia kata. Di antara kongsi gelap di Malaysia ni, saya kata, yang paling mana yang paling bahaya, saya tanya dia. Ya. Kumpulan 35, 36, 37. Dia kata yang paling bahaya kumpulan 112, pakcik. Ni ganas. Ya ke, saya kata? Ya je. Saya kata, saya setakat hari ni kumpulan berapa pun saya tak takut. Cuma 2 kumpulan yang paling saya ngeri, saya kata, hari-hari bedal duit saya. Dia kata, kumpulan apa pakcik? Yang pertama, saya kata kumpulan RON 97, yang kedua kumpulan RON 95, saya kata. Dia ketawa je, bedal duit tak habis-habis. Jadi itulah kehidupan manusia. Kemana manusia nak pergi? Dalam Al-Quran ini dia beritahu kepada kita, tuan. Quran ni hebat, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan tengok statistik. Dia kata dalam akhbar menyentuh, dia kata kelahiran bayi luar nikah di Malaysia dalam tempoh 1 jam lahir 6 orang bayi luar nikah di Malaysia ni. 6 orang. Bayangkan 1 jam 6 orang. Kalau 24 jam agak-agak berapa? Kenapa jadi macam tu? Quran ajar kepada manusia, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang ini mampu mencegah perbuatan keji, mampu mencegah perbuatan mungkar. Kenapa dia tak sebut mungkar sahaja, disebut keji, mungkar, 2 sekali. Sebab kata para alim ulama, yang keji ini biasanya berpunca daripada alat-alat kelamin. Mungkar, kejahatan yang berupa selain daripada alat-alat kelamin. Mengikut statistik yang dimaklumkan, hari ini seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam, yang sembahyang penuh 5 waktu sehari semalam, hanya sekitar lebih kurang tinggal 15% sahaja. Tuan-tuan mungkin baca, tengok dalam surat khabar yang kisah seorang pegawai tembak isteri dia. Lepas tu pergi pula bapak mentua dia, dekat tak jauh di rumah saya tak. Masukkan pistol kat mulut bapak mentua, pam, hancur. Lepas tu tembak diri sendiri. Islam tu. Satu lagi yang tuan-tuan baca, digilis bawah tayar trailer tu, hanya tinggal sebatang tulang peha alat-alat. Habis lekat, orang keruk pada jalan tu, isi tu lekat kepada jalan. Khabar saya terima, budak laki umur 18 tahun, perempuan umur 16 tahun. Bila mak tegur, jangan buat dosa, jangan buat dosa. Bila kita boleh bertemu Allah? Jatuh accident, tayar trailer ni break, menyusul sejauh-jauhnya, lekat isi dia kepada dekat jalan, tuan-tuan. Kemungkaran yang begitu berlaku. Jadi ke mana manusia nak pergi? Dalam Quran diajar kepada manusia, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasalil ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarah musfaran summa yakunu utama
wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah kata, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah satu permainan, main-main, leka-lekaan, senda-senda gurauan, kan, yang tak sedar kita. Kalau tuan-tuan baca dalam surah At-Takasur disebut jelas, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia ni berbangga-bangga dalam melonggokkan harta kekayaan, nak banyakkan harta kekayaan, telah melekakan dia hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk dalam liang-liang kubur. Sadar-sadar dah tua dah, tak sedar kita kerja ni tuan-tuan, kerja. Dulu pencen umur 55, tambah setahun jadi 56. 56 macam ustaz, tambah lagi 2 tahun baru 58, tambah lagi 2 tahun sekarang 60, baru 60. Rupa tak sedar baki tinggal 3 tahun aja lagi. Sedangkan perjalanan akhirat itu perjalanan yang begitu jauh, maka bekal yang nak disediakan itu begitu banyak. Itu silapnya kita manusia ni, tan dilekakan, dilalaikan, sadar-sadar usia kita 60 tahun yang dah berlalu, dah lepas malam 2 minit tadi lepas, dia tak boleh berulang lagi. Mana kita nak cari nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita begitu banyak masa tadi. Perhiasan kata Allah, dan saling berbangga-bangga di antara kamu. Sendegurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu. Orang bekerja dengan tujuan nak bangga-bangga. Rumah besar, kereta besar, lembu besar, segala-gala besar, dengan tujuan masing-masing nak tunjukkan kehebatan masing-masing. Kata Allah, seibarat air hujan. Dia kata hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Bila turun air hujan di atas muka bumi ini, maka para petani tengok pokok-pokok ni hijau, dia suka, gembira sangat-sangat bila pokok ni hijau. Rupa seminggu 2 minggu pokok ni daun dia bertukar menjadi kuning, kering, hancur di mamah bumi. Cuma bagi kita orang Islam ni tuan-tuan, ada 2 perkara. Dia itu kata Allah, ada azab yang keras dan keampunan serta keredaan Allah. 2 je yang menunggu kita ni pada hari akhirat itu, 2 perkara tu tadi, azab yang keras, ampunan serta keredaan Allah. Sebab itu kata para alim ulama, Asy-Syaqiq bin Ibrahim, sungguhnya seorang manusia ini dia tidak akan dapat menilai, dia tidak akan dapat menghargai betapa berharganya 4 nikmat kurniaan Allah kepadanya, kecuali setelah mana nikmat itu mula hilang daripadanya, barulah dia nampak. Yang pertama kata dia, sungguhnya seorang manusia dia tidak akan dapat menilai, dia tidak akan dapat berhargai betapa berharganya usia muda yang Allah bagi kepada dia, kecuali setelah mana dia menjadi tua. Biasa gitulah. Masa kita muda ni kita tak nampak nilai muda ni tuan, tak nampak. Biasanya kita nampak ni setelah kita tua. Barulah kita nampak nilai muda ni rupanya nilai untuk kita nak mengumpulkan amal. Malam saya baca lagi satu tuan, dia kata Allah Ta'ala bagi kepada kita ini muda dengan tidak bayar modal. Mana ada kita bayar modal? Kan kita ada bayar duit muda ni modal muda 5,000, tak ada. Sehat kita tak bayar kepada Allah Ta'ala dan sebagainya. Udara kita tak bayar kepada Allah Ta'ala dan sebagainya, kita tak bayar. Dengan modal yang Allah Ta'ala dah bagi, patutnya manusia buat baik, tapi manusia leka, menentang, tak nak kepada hukum akam Allah Ta'ala, peraturan yang dibawa. Hari ni memang bagus tuan, kalau buat di Indonesia ni tuan-tuan tak pergi tak tahulah tuan-tuan. Saya jauh-jauh daripada Muar boleh sampai dibuat universal ni kan. Hari ni membahaskan tentang pelaksanaan hukum hudud di Malaysia. Wajar ke tak wajar? Memang wajar sangat, wajar sangat tuan. Kena balik kepada sistem Islam, undang-undang Islam, peraturan Islam. Saya malam tadi saya tanya orang satu persoalan, saya ngajar bab akidah tuan.
Saya kata saya tengok lampu, nampak lampu. Saya tengok kipas, saya nampak kipas. Allah Ta'ala tengok lampu, nampak apa? Saya kata. Tengok saya. Ustaz tanya ni biar betul. Saya tengok lampu, nampak lampu. Saya tengok kipas, nampak kipas. Allah Ta'ala tengok lampu, nampak apa? Dalam ramai-ramai itu ada yang bersuara. Nampak kipas lah Ustaz. Takkan nak nampak kapal terbang. Nah, saya pun ketawa juga bila dia cakap itu, saya pun ketawa. Saya kata, awak sedar tak percakapan awak itu boleh membawa kepada syirik? Sedar tak? Dia kata, pasal pula Ustaz kata boleh jadi syirik? Saya kata, awak telah mensamakan sifat Allah dengan sifat manusia, habislah syirik. Macam itu juga tuan, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin taddas bihi rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Surah Ibrahim ayat ke-18. Allah menyentuh tentang amal kebaikan manusia ni. Allah umpamakan orang yang rosak akidah dia, amal baik mereka Allah kata jadi macam debu-debu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kejam. Yang lebih pedih kalau tuan-tuan buka dalam surah Nur ayat ke-39. Tuan-tuan selak dalam surah An-Nur ayat ke-39 yang mana Allah mengupahkan amal manusia ni kalau terbatal akidah dia, Allah kata seibarat riak-riak air di sindaran panas yang rata disangka air oleh orang yang dahaga. Cuba tuan-tuan balik nanti tuan-tuan buka ayat ke-39 tu surah Nur. Tuan-tuan nak tengok hebatnya Al-Quran ini. Tengah hari kadang pukul 12 tengah hari, pukul 1 tengah hari, tuan-tuan duduk dekat jalan, tuan-tuan akan nampak dekat atas jalan ini macam air bergelombang. Fata Morgana, tuan-tuan haus, tuan-tuan dahaga, tuan-tuan lari sampai tempat tu tak ada air. Tengok depan lagi ada gelombang, ingat air, tuan-tuan lari lagi sampai tempat tu tak ada air. Tengok depan lagi ada air bergelombang, lari, air tak ada. Macam itu juga orang yang sembahyang, puasa, haji, zakat, dia buat segala kebaikan untuk bekal akhirat dia, tetapi apabila akidah dia batal, bimbang besok bila balik akhirat tak ada pahala. Boleh nak balik-balik? Nak balik-balik boleh lagi tuan-tuan? Tak boleh. Disebut dalam Quran tu jelas. Yang kedua, kata dia, sungguhnya seorang manusia itu dia tidak akan dapat menilai betapa berharganya sihat yang Allah dah bagi kepada dia kecuali dia dah sakit. Lemah jantung, darah tinggi, kencing manis, kencing tawa, go out, gaut. Lemah jantung, kencing manis, kencing apa lagi, go out, baru dia nampak. Selagi dia sihat dia tak akan nampak. Dah sakit nanti dia nampak bernilainya sihat ni. Betul tak betul? Tuan-tuan tengok. Yang ketiga, kata Syakib Ibrahim, sungguhnya seorang manusia dia tidak akan dapat menilai betapa berharganya keselamatan hidup kat dunia ni kecuali setelah ditimpa bala-bala bencana, baru dia nampak. Dan yang keempat, kata dia, sungguhnya seorang manusia tidak akan dapat menilai betapa berharganya hidup kat dunia ni. Kenapa Allah hidupkan kita kat dunia ni? Why? Kenapa Allah Ta'ala hidupkan manusia ni? Dia tak akan nampak betapa bernilainya kehidupan di atas muka bumi ni kecuali setelah mana dia dimatikan. Semalam tuan-tuan sembahyang pada subuh, pagi Jumaat biasa dibaca surah Sajadah. Tu imam baca ayat ke-12 daripada surah Sajadah. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Allah kata dan alangkah ngerinya kalau engkau dapat melihat, kalau engkau dapat menyaksikan orang yang berdosa kepada Allah pada hari akhirat nanti, dia akan tunduk kepala mereka ni. Manusia ni mangkus, kata dalam bahasa kitab Bahrul Mazi, mangkus jilid ke-17-18. Mangkus ni dengan maksud mengecil. Duduk gitu depan beraja bengkok.
setelah mana Allah perlihatkan kepada mereka siksa neraka. Orang yang baik Allah tunjukkan pada dia pagi, petang, siang, malam syurga, dia seronok aja. Tapi orang yang jahat dekat dunia ni Allah tunjukkan kepada mereka ni siksa neraka. Bila Allah tunjukkan kepada mereka siksa neraka, lalu mereka merintih dan merayu kepada Tuhannya, wahai Tuhan kami, sungguhnya kami telah mendengar, kami telah melihat siksa neraka yang disediakan bagi kami. Bagi kami nak balik ya Allah, kami nak balik sekejap ya Allah, bagilah kami balik sekejap. Kami nak balik kat dunia ni, kami nak buat amal baik, bagi sekejap aja kami balik ya Allah, kami nak buat amal baik. Kami dah yakin dah ya Allah. Boleh balik agak-agak? Agak-agak kalau tuan-tuan balik, orang Seksyen 8 ni sanggup terima ke lari agak-agak? Dah ke bumi 2 minggu, dah buat kenduri arwah dah, tiba-tiba balik. Malam-malam kita datang, ni kan dah mati makna ni, macam mana ada ni? Agak-agak macam dia tuan. Orang terima tak kita tuan? Sebenarnya nikmat itu memang telah dalam Quran tu sebut gitu sebenarnya. Seorang tak nampak, sebab itu saya baru ni cerita kita tuan dalam surah Taha. Tuan-tuan tengok, kita baca surah Taha ni tuan-tuan, Quran ni kita baca kamai lama kita baca Quran. Tuan-tuan belajarlah tengok bagaimana Sayyidina Umar punya hebat ni. Ni kita kuliah tak panjang tuan, kita pada program ni ke sampai pukul 9.30 kita berhenti ya. Boleh? Dalam surah Taha ni mengisahkan, tuan-tuan baca, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yahsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa ma bainahuma wa ma tahta sara wa in taj'ar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Kisah hebatnya tuan-tuan, surah ini bagaimana kita baca sejarah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tuan-tuan minta maaf cakaplah, orang yang masa jahiliah dia cukup jahat. Dia bunuh anak dia hidup-hidup, dia tanam anak dia. Orang Melayu tak buat macam tu. Mana ada orang Melayu buat macam tu, tanam adik hidup? Ada pun yang berlaku marin dekat Selangor, dekat mana tuan? Yang Atun Toya tu, dia bukan orang Melayu bunuh. Dia pergi pasar Lambak, dia beli, dia ingat kuih kuci, dia makan, rupanya bom C4, mati dia. Sebab tu sampai sekarang polis tak boleh nak kesan, nak cari, nak detect siapa yang bunuh Atun Toya. Dia mati sendiri rupanya. Betul tak betul, Atun Toya je yang tahu. Sayyidina Umar, kita tak buat macam tu. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia bawa anak perempuan dia pergi dekat pekan. Orang ketawa kat Sayyidina Umar, bawa anak perempuan tak standard. Sayyidina Umar balik, ambil cangkul, gali lubang, masukkan anak dia, timbus sikit-sikit. Anak dia pegang pipi, pegang janggut, pegang pipi. Sayyidina Umar ni timbus sikit-sikit sampai bawa mati anak dia. Tuan-tuan bayang jahatnya Sayyidina Umar masa jahiliah. Masa jahiliah, orang beritahu dia, bila dia sibuk seksa mana-mana orang yang masuk Islam, dia seksa, diseksanya tuan-tuan. Orang beritahu, adik kau dah masuk Islam. Dia datang rumah adik dia, adik dia sedang baca surah Taha. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yahsha. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Dia berhenti berjalan. Habis adik dia baca, dia tolak pintu masuk, tengok adik dia sedang pegang lembaran Quran. Dia minta tak dibagi, dia sepaknya. Dia pegang, dia baca surah Taha ni. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yahsha. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yahsha. Taha, kami tak turunkan Quran itu supaya kau jadi susah. Kami tak turunkan Quran itu supaya engkau jadi payah. Illa tazkiratan liman yahsha, melainkan dia sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan Quran turun tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang orang kita ingatkan dengan Quran, dia tak suka. Tuan-tuan lalu tengok sembot 60, bawa kat highway, suruh bawa 60. Munasabah.
Geram tengok kita turun, kita gergaji 60 tu boleh tuan kan? Baru ni berlaku sikit krisis tuan. Siapa yang perlu duduk ke atas? Orang agama ke orang agama ke orang proporsional ke agama ke proporsional ke? Saya kata benda lah kita ni. Cuba tuan-tuan tengok penyapu, saya kata kan senang. Penyapu dia ada lidi panjang, ada lidi yang pendek. Yang biasa kena sampah ni lidi panjang ke lidi pendek? Lidi panjang, lidi pendek biasa tak kena sampah, betul. Ngelat lidi pendek, yang panjang aja kena. Tuan-tuan kata tak ada guna lidi pendek ni. Dia duduk kat tengah-tengah, dia nyorok aja kat tengah. Tuan-tuan pun cabut lidi pendek dia, tuan-tuan buang. Agak-agak bila tinggal lidi panjang aja dia boleh kaih sampah tuan. Dia boleh kaih sampah. Ni yang kita kena faham. Lidi panjang ada peranan dia, lidi pendek ada peranannya. Yang penting kita berperanan untuk memenangkan Islam. Nak letak al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, ada peranan. Ini tuan-tuan tengok mutakhir ni tuan, baru ni keluar komplain. Saya pun tak tahu nak reti tuan. Sebab tu orang Shah Alam hari tu datang rumah saya. Tuan-tuan tak datang lah, orang section 7 datang. Ramai-ramai itu ditanya saya. Dia kata, Ustaz kalau kena halau dekat Selangor ni saya tak pelik. Ustaz kena tak boleh kuliah dekat Selangor ni tak pelik Ustaz kata. Tapi kalau Ustaz tak boleh kuliah tempat Ustaz, saya pelik kata dia. Saya kata, Haji nak pelik apa? Nak pelik apa? Nabi Muhammad lahir dekat Mekah. Nabi Muhammad tak boleh ngajar dekat Mekah. Bila BN Mekah jatuh, barulah Nabi boleh ngajar kat Mekah. Dia kata dekat Mekah ada BN ke? Pasal susah sangat nak faham. Faham tuan? Sama lah surah ni dulu kan? Ingat surah ni? Ingat tak dulu surah ni? Akan tak ingat. Dia tengok saya. Faham tak faham saya kata? Faham tak payah panjang-panjang. Sensitif ni saya kata. Nak cakap mana? Marah-marah lah saya kata. Jadi saya nak Umar ni tadi dia baca 3 kali, 2 kali, 3 kali. Kali kedua, kali ketiga dia baca menitis air mata dia. Dia datang jumpa Nabi, jatuh berjurai air mata. Datang jumpa Nabi, lutut dia bertembung dengan lutut Nabi, mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam. 3 kali baca Quran, dan 3 kali ulang baca tu masuk Islam dia. Kita dengar Quran tu berapa puluh kali kita baca tuan-tuan. Minta mak cakap berapa puluh kali kita baca Quran. Adakah watak kita telah terbentuk dengan watak Quran? Nak ambil tak peraturan Quran, hukum akal Quran? Dia kata, Ustaz kita buang 1 aja, bukan banyak pun, 1 aja. Tak payah banyak lah tuan-tuan. Tuan-tuan mandi wajib semalam hari Jumaat, habis 7 kolah air, kering semua, habis 7 kolah, kecut atas bawah semua kali kecut. Tiba-tiba tak niat, tak niat. Duduk kat depan dekat orang baca khutbah ni. Pagi tadi aku mandi wajib, tapi aku niat mandi sunat Jumaat. Saya nak tanya, tuan-tuan sembahyang ke tuan balik? Tak. Sama juga kan. Sebab itu Luqman Hakim kata masyarakat ni dia akan jadi baik, masyarakat ni dia akan jadi elok, kata Luqman Hakim, kalau ada 5 perkara. Nombor 1 kata Luqman Hakim, kalau dalam masyarakat itu ada agama, ni dia baik. Bila tak ada agama tuan-tuan, dia akan jadi jahat, dia akan buat benda yang bukan-bukan. Agama nombor 1 letak dia tadi. Ini apa dia? Ada orang kata agama. Kalau Selangor panggil apa? Agama. Agama ke igama ke ugama? Ada kata agama, ada kata igama, ada kata ugama. Mana boleh? Kalau di Johor dia panggil sekolah ugama. Kadang kata igama. Yang betulnya agama. Ni dalam bahasa Melayu maknanya tidak. Gama ni maknanya kacau. Agama maknanya tidak kacau. Bila ada agama, orang takkan buat benda-benda jahat tuan-tuan. Tapi bila tak ada agama, tuan-tuan tengok beli jam berapa biji tu kan? Itu baru tu. Dia bukan kira tuan, dia bukan kira benda-benda ni tuan. Bedal semacam. Belum tuan-tuan tengok sekarang ni. Malam orang tanya saya, kenapa sekarang ni Ustaz cerita Syiah akan main banyak? Tiap-tiap minggu Jumaat baca Syiah aja. Kan? Syiah tak habis-habis. Saya tak tahulah. Saya kata saya duduk Johor ni, saya tak nampak pula orang yang beramal dengan cara Syiah. Saya tak nampak pula, saya kata.
kan? Dulu Wahabi sebenarnya dia buat apa? Saya kata nak cerita sekarang ni apa isu-isu yang besar ni, nak tutup aja macam hari tu tuan. Sekarang ni ada cerita lagi tuan-tuan, nak cerita kongsi gelap, ada lagi cerita? Dah tak ada dah, minyak awan dah diam dah, naik harga minyak, nak tutup harga minyak naik, oh kongsi gelap kita kongsi gelap, rupa minyak naik harga. Punya zalim ya Tuhan, nak cakap macam mana. Yang pertama. Yang kedua, kata dia masyarakat ni akan jadi baik, kata Luqman Hakim, kalau ada pada masyarakat itu malu. Ada malu, baiklah masyarakat tuan. Kalau tak ada rasa malu, jangan nak fikir jadi baik. Ya tuan-tuan tengoklah, kalau masyarakat tidak ada malu tuan-tuan. Saya malam cakap dengan orang, tuan-tuan, saya duduk kampung tuan-tuan. Bila tuan-tuan tabur jagung, purum jagung tadi, ayam datang dia makan, dia tanya tak, pakcik minta sikit jagung boleh? Dia tak tanya. Sebab apa? Ayam ini dia binatang. Dia tak kira halal haram. Kalau saya cakap dengan tuan-tuan pakai serban ni, tuan-tuan belit, serban belit, tuan-tuan matikan serban ni. Kenapa tuan-tuan matikan? Supaya serban itu tak terburai kan? Orang perempuan yang pakai tudung, kadang-kadang kupu-kupu kat sini 3 ekor, belalang kat sini 7 ekor, bersusun. Kenapa dia semat dekat atas bahu ni? Kenapa dia semat tudung ni dekat atas bahu ni? Fashion. 7 tingkat, 3 tingkat, 18 tingkat, semua ada tudung kat ni. Dia letak atas bahu ni kupu-kupu 7 ekor. Sebab apa? Supaya tudung ini tak terburai. Fashion. Kalau serban tadi dimatikan, dia tak terburai, egal akal tadi. Kalau tudung tadi dimatikan dan tak terburai, maka diikat dan dimatikan. Sama juga kita ikat kambing. Kita pesan kepada kambing, tali itu kita lepaskan. Kita pesan dengan kambing, wahai kambing-kambingku sekalian, adapun rumput ini rimbun orang pucuk ubi ini, engkau jangan makan, berdosalah engkau. Agak-agak tuan-tuan lepas dia makan tak? Makan tak agak-agak? Lembu agak-agak dia makan tak? Jangan makan lembu. Dia kata kita pesan dengan lembu ni, tali tu kita lepaskan tali. Dia makan tak agak-agak pucuk ubi orang tuan? Makan. Dia makan tuan-tuan. Jadi maknanya ikat dekat leher dia, ikat dekat hidung, mesti ikat dekat tiang. Dimatikan dekat tiang, baru dia tak makan pokok orang. Dia makan kambing, tuan-tuan ikat dekat leher, tuan-tuan mesti ikat dekat pokok, baru dia tak makan pokok orang. Betul tak? Kalau lembu diikat, kambing diikat, orang pun diikat. Cuma orang tidak diikat dengan tali, orang diikat dengan agama. Boleh faham? Tuan-tuan, saya kata macam ni senang tuan. Kita kuliah, katalah malam, tuan-tuan duduk kuliah lama-lama kentut. Orang lain tak tahu. Apa pasal tuan-tuan tak bangun semayang? Bila kamat pasal tak bangun semayang tu, tuan-tuan pergi ambil semayang, bukan orang tahu. Agama ikat kita jadi macam tu. Agama ikat kita ni jadi baik supaya kita tak buat benda maksiat. Macam tu juga tadi saya kata, kita baca dalam surah Al-A'la, inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha barda wala syaraba illa amima wa ghasaqa jazaan wifaqa innahum kanu la yarjuna isaba wa kazzabu bi ayatina kizaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba. Kan kita baca hari-hari silat raya, tiap-tiap minggu kita baca cerita tentang api neraka ni. Sungguhnya neraka jahanam ni, kata Allah, telah tersedia, akan jadi tempat bagi orang yang dahaka kepada Tuhannya. Mereka akan tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya dalam neraka. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tinggal dalamnya berabad-abad, dan mereka tak rasa dalamnya sejuk dan dingin. Ini ada sejuk, ini ada dingin. Tempat saya tuan-tuan baru ni, kalau tuan-tuan tengok menyenyak hatinya tuan-tuan, menyenyak hati macam mana orang Melayu kita yang nama Islam buat komplain tuan-tuan. Dia kata 70% punca kemalangan di Malaysia hari ini, 70% punca kemalangan di Malaysia hari ini adalah berpunca daripada kekurangan tidur. Aku ingat habislah. Sebab apa?
Di surau saya terlalu banyak kuliah. Ada kuliah maghrib dan ada kuliah subuh setiap pagi Ahad. Tuan-tuan mana sabar orang Melayu Islam buat komplain macam tu. Maka pejabat pertanian ambil keputusan membubarkan jawatan kuasa surau. Kuliah dah tentulah tutup. Tuan-tuan tengok mana jadi. 70% punca kemalangan di Malaysia berlaku kerana tulang tidur. Sebab apa? Kuliah. Yang pelitnya orang yang ambil tindakan bukan tak baca ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kau tak baca? Baca ayat Quran tetapi tak beramal dengan ayat Quran. Kita tadi Allah kata dalam neraka jahanam ni tak ada air. Air tak ada. Kecuali air yang panas mendidih menggelegak seumpama tembaga yang cair mendidih menggelegak. Jangan duk fikir orang cerita hudud cerita hudud ni tuan. Sebab apa kita cerita hudud? Saya cerita bab ini tuan sebab bila turun ayat Quran wa aqimus salata wa atu zakah, semua kita sembahyang. Semua kita keluar zakat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, semua kita puasa. Ini ayat Quran ustaz, imam kita. Cakap dia. Bila turun ayat Quran wa atimul ajra wal umrata lillah, semua kita pergi haji, cari duit, kumpul duit pergi haji. Baling kamera. Balik jadi nyokong setan pula tu. Sebab tu saya tak sempat kupah tuan. Kalau saya kupah nanti tak habis pula tuan. Dia kata hayya alal falah yang kita minta sehari-hari tu ada 18 sikap dia. Orang yang nak capai kejayaan menurut Al-Quran. Tuan-tuan menurut Quran. Tu tadi. Dibaca bila turun ayat Quran wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba, halal jual beli, haram riba. Kita tak makan riba, haram dosa besar. Habis rasuah. Rasuah nak kata apa? Ar-rashi wa murtashi finnar. Sebut jelas dah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Nak ambil sebahagian aja ke? Nak kumpul sebahagian? Kita bacalah, tuan-tuan bacalah Quran ni, tuan-tuan tengok daripada awal sampai akhir Quran ni, dia menceritakan kisah 5 golongan manusia tu. Islam, kafir, munafik, Yahudi, Nasrani. Daripada banyak Quran ni 5 golongan manusia. Dari 5 golongan ni 4 daripadanya neraka confirm. Yang masuk ni Islam. Kenapa diceritakan orang Quran untuk orang Islam? Dia cerita sekitar lebih kurang 5 ayat aja. 5 ayat aja. 5 ayat aja. Orang kafir 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir ni sama aja bagi mereka. Kau beri mereka peringatan, kau tak beri dia, gitu aja. Hari ni kita gitu juga tak? Nampak? Baca ayat Quran kan? Lepas tu 13 ayat diceritakan tentang orang munafik tak? Main. Saya kuliah kat mana tu tak? Kawasan-kawasan sana kan. Ni kata munafik tak apa ustaz, jangan kafir. Aku kata susah betul nak ngajar orang macam ni. Bodoh berayun tuan. Baru ni kita cerita pasal timbangan amal. Timbangan amal besok kena balas, kena timbang. Dia kata nak timbang macam mana ustaz? Dosa mana boleh timbang? Kalau buku boleh timbang, air ni boleh timbang. Dosa pahala macam mana nak timbang ustaz? Dacing mana? Itu dacing penipu kata. Ini macam mana ustaz nak timbang? Kata kau ni main lawyer buruk, senang aja aku kata. Mari sini kejap, dia kata. Nak buat apa? Ni pelak ni aku nak cocok pelak, wire dia aku nak keluar, aku nak selinsip dia punya getah dia. Kau pegang 2 ni, negatif dengan positif. Pegang aku nak on kan. Mampulah saya ustaz. Apa salah tu? Current. Mana ada ni wire je kata. Tak nak pula, tak berani pula pegang ustaz. Sebab itu tuan-tuan buka dalam kitab Kul Hazihi Sabili. Dia tebal gini tu.
Kata Syed Muhammad Alwi Al-Maliki pada muka surat 282, dia kata ada 11 sifat yang akan membinasakan hidup manusia. Satu daripadanya, dia mula ragu-ragu kepada agama. Dia mula ragu-ragu kepada agama. Iya ke ni? Iya ke ni? Masuk ayat Quran, wa aqimus salata wa atu zakat, dia sembahyang, dia keluar zakat. Wa atimal ajral umrata lillah, sempurna haji dan umrah kerana Allah. Dia buat haji, dia lebih banyak daripada kita. Orang sembahyang sunat subuh sebelum subuh, dia sebelum subuh sembahyang, lepas subuh pun sembahyang. Punya nak pahala lebihnya tuan-tuan. Tapi kadang-kadang bila turun ayat Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Orang lelaki mencuri, perempuan mencuri, potong tangan keduanya. Kenapa yang tu tak nak? Alah Ustaz kena faham, kita bukan buang banyak, kita buang satu aja. Aku kata, engkau mandi 30 kolah air tetapi engkau tak niat, boleh tak? Tak niat mandi wajib, dah kecut atas bawah, tiba-tiba tak niat, agak-agak terangkat dah. Semayang tuan-tuan, semayang kita bersama-sama tuan, tiba-tiba dah rukuk semayang 13, tadi kita tak ucap salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Dah habis, dah selesai. Boleh? Boleh je tak? Dapat tak balas sembahyang? Dapat tak balas sembahyang tuan? Macam itu juga bila akidah kita batal. Sebab itu tuan-tuan baca sejarah tadi kan, Nabi bila didatangi Jibril datang, Jibril tanya Nabi 3 perkara. 5 perkara dia tanya. Apa itu iman? Apa itu Islam? Dan bila berlaku kiamat, apa itu ihsan? Apa Islam? Apa Islam? Apa iman? Apa ihsan? Bila kiamat? Apa tanda-tanda kiamat? 5 soalan yang ditanya. Menunjukkan kepada kita 3 tu mesti betul. Nak sembelih korban. Ni nak sembelih korban tuan. Tanya gitu juga tuan. Bila tanya kepada dia, kita baru buat Ustaz 2 tahun lepas kita dah buat. Saya kata 2 tahun lepas kan awak dah makan, nak apa makan lagi? Tujuan nak takarub diri kepada Allah. Macam-macam semalam perbahasan tentang masalah korban. Tapi itu hakikat dia yang kita ambil Islam ajar kepada kita tuan-tuan. Balik pada persoalan tadi. Yang pertama, yang kedua kata dia mesti ada, dia kata malu. Orang tua malu, orang muda malu, lelaki malu, perempuan malu, semua malu nak buat maksiat. Baik masyarakat. Hari ni ada malu. Ada malu tuan-tuan. Sebab itu saya tak pasti, saya pernah cerita tak dekat sini tuan. Sebenarnya kita datang kat dunia ni nak buat apalah tuan? Pernah tak tuan-tuan fikir? Pernah tak kita ni berfikir, kalau datang dekat dunia ni, Allah kata dalam surah An-Nahl ayat ke-78, wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Aku keluarkan kamu daripada perut ibu kamu, kamu tak reti apa-apa, kosong. Aku bagi kepada kamu pendengaran, aku bagi kepada kamu penglihatan, aku bagi kamu hati. Mudah-mudahan kamu jadi hamba Allah yang bersyukur. Tuan-tuan tengok perjalanan hidup kita ni. Kita keluar, kita besar, kita pandai merangkak, kita pandai berdiri, kita pandai berjalan, kita pandai berlari, kita belajar masuk universiti, kita kerja, kumpul duit, berkahwin, beranak, rumah kita makin besar, kereta kita makin besar, bini kita makin besar. Tiba-tiba setelah semuanya besar, kita pergi meninggalkan dunia ni. Kita tak bawa satu apa pun. Pernah tak kita fikir? Saya tak pasti, saya pernah cerita kat sini kisah Bahlul lah. Bahlul ni dia punya bahlul je tuan-tuan. Dia letak kayu di celah kelengkang dia. Dia lari keliling padang. Pusing. Dia lari letak kayu celah kelengkang, main kuda kepang punya style lah. Ada orang sini buat. Sini janganlah buat itu. Dia letak kayu celah kelengkang, dia lari keliling padang. Amirul Mukminin datang, beri salam, Assalamualaikum ya Bahlul. Dia tak kata salam satu Malaysia. Assalamualaikum Bahlul. Bahlul jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata, Bahlul, boleh tak engkau minta beri aku satu nasihat aja, aku nak dengar hari ni. Satu aja aku nak dengar. Tuan-tuan bayangkan,
punya hebatnya Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid minta nasihat daripada orang yang dipanggil Bahlul. Agak-agak kita punya dapat, agak-agak boleh nasihat. Cepat kita sing-sing lengan. Tu saya cakap dengan orang, Nabi Musa tadi doa kita baca tuan. Nabi Musa ni tuan-tuan, dia Nabi. Nabi Musa ni dia Rasul tuan-tuan. Fir'aun bela dia daripada kecil. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Taha cerita dia, daripada kecil sampai besar 500 confirm tak cukup. Berapa bilion agak-agak nak beli sampai besar Nabi Musa. Bila Nabi Musa besar, Allah perintah Nabi Musa pergi lawan Fir'aun. Nak kira kan kurang hajarnya Nabi Musa lawan Fir'aun, bapa angkat dia. Tapi macam mana dia boleh lawan? Bila Nabi Musa nak lawan dia, Fir'aun kata apa? Wahai Musa, Fir'aun orang yang paling jahat dalam dunia tuan-tuan. Mana ada orang mengaku diri dia sebagai Tuhan? Fir'aun satu-satu orang yang mengaku diri Tuhan. Begitu zalimnya Fir'aun tuan-tuan, dia boleh ajak berbahas. Mari kita bincang, pilih tarikh. Agak-agak tempat kita boleh. Pilih satu tarikh kita berdebat. Boleh? Agak-agak. Tuan, tak ada. Nabi Musa kata kita pilih hari keramaian. Nabi Musa nak jumpa Fir'aun tuan-tuan, dia berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu. Nabi Musa ni air tuan-tuan, ni air, ni cawan ni tuan-tuan tutup, curahlah air banyak mana pun, percaya tak air takkan masuk dalam cawan ni. Cawan ni tak buka dulu cawan, curah baru masuk. Kalau Nabi Musa yang nak dengar air ni tuan-tuan curah tapi tak buka tutup ni, air boleh yang main dulu faham tu. Mana tadi Ustaz? Itu dia. Balik kisah tadi Amirul Mukminin kata aku nak beri nasihat kepada kau. Kata Amirul, ya kau beri aku nasihat. Okey, kata Mukmin, aku nak tanya kamu sikit. Engkau tahu tak sekarang ni aku sedang berdiri dekat mana ni, kata dia. Kata Amirul Mukminin, aku tahu engkau ni sekarang tengah berdiri di satu tapak istana, yang mana istana ini dah roboh dah. Rakyat jelata dikebumikan di bawah tapak istana ni. Dah kebumi bapak, kata dia. Tahu kalau nasihat kamu? Lepas daripada kau dapat jawatan besar, gaji yang besar-besar kau dapat di atas muka bumi ni, kata Bahlul, aku nak tanya kau, lepas ni kau nak pergi mana pula? Cuba tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Aku tanya diri aku. Kan? Minta maaf cakap lah tuan-tuan, saya gunakan dalam bahasa yang agak kasar sikit lah tuan. Siapa suka rumah flat tu kan? Ni rumah flat ni. Ni rumah flat. Saya nak tanya tuan-tuan, suka tak tuan kalau pindah rumah 4 bilik? Biasa duduk rumah flat turun naik, tiba-tiba nak diberi orang offer rumah 4 bilik, suka tak? Suka tak kakak? Biasa pakai kancil, tiba-tiba pakai berabus, orang nak bagi berabus. Tu, suka tak kakak? Suka kan? Rumah daripada 2 bilik kepada rumah 4 bilik, suka tak? Suka kan? Tak ada orang yang tak suka tuan. Semua orang suka. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau sekarang ni ditakdirkan, saya tanya tuan-tuan, suka tak tuan sekarang ni kalau saya tanya, nak tak pindah? Tahu, pindah. Nak pindah tak? Nak tak pindah? Siapa nak pindah? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Siapa yang rasa dia nak pindah? Bukan pindah rumah, pindah satu lagi tu. Kita ni dipaksa duduk 4 alam ni, kita dipaksa tak boleh buat apa. Nanti kita kena pindah juga. Agak-agak siapa suka pindah? Angkat tangan. Pindah mana Ustaz? Yang baru tu, alam baru tu nak pindah tak? Bukan tuan-tuan, aku pun tak nak. Ustaz nak pindah. Sebab apa? Sebabnya tuan-tuan minta mak cakap, walaupun kita baca walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat tu jauh lebih baik daripada dunia, kita baca, bukan kita tak baca. Saya pun baca, tuan-tuan pun baca. Tapi kenapa kita tak nak pindah? Atas sebab kita tidak yakin lagi amal baik kita lebih banyak daripada amal jahat kita. Betul? Kalau kita dah yakin, tentu kita dah minta nak pindah. Pindahlah ya Allah, cepatlah, amal baik aku dah banyak. Walaupun kita tak yakin lagi tuan-tuan, amal baik kita tak lebih banyak daripada amal jahat. Soalannya, kenapa tak nak buat amal baik? Orang lawan Allah, orang lawan hukum akam Allah Ta'ala, orang lawan peraturan Allah Ta'ala. Apa
sumbangan kita tak ada agama Allah. Dia kan, ini benda-benda yang pelik. Bahlul tanya, lepas kau dapat rumah besar, pangkat besar, jawatan besar, segala-gala besar, kau nak pergi mana? Masa tu meleleh air mata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, basah pipi dia menangis. Bila menangis, Bahlul kata, wahai Amirul Mukminin, aku nak beritahu kepada kau, lepas kau dapat rumah besar, jawatan besar, pangkat besar, gaji besar, segala-gala yang besar, kau akan masuk dalam tanah ini, kau akan dikambus oleh sanak saudara kamu. Tak kira Menteri Agung, Sultan, Perdana Menteri, JKKKK, Ketua Bahagian, tak lepas. Bila meniti titi akhirat ni tuan-tuan, dia kata semua akan meniti titi akhirat dan akan disoal dengan 7 persoalan penting. 1 sangkut bom masuk neraka. Jangan main. Syahadah kena betul, mayang kena betul, puasa. Ada tak buat zalim dekat manusia kat dunia ni? Ada tak buat zalim? Kita ambil harta orang kat dunia ni 20 sen, tuan-tuan, 20 sen ingat tak bayar. Lantak itu 20 sen kalau enjin jack. Itu 20 sen kalau 250 juta. Dan lain-lain, mereka ni tuan-tuan tak nak duduk dengar kuliah. Sebab itu mereka tak faham. Cakap kita dia pula. Alah, susah betul nak bagi faham tuan. Mereka ingat mereka tak meniti titi akhirat tu. Dia duk fikir gitu. Kat dunia ni tuan-tuan boleh elak, tuan-tuan boleh lari lagi, akhirat tak boleh lari. Tak dapat semua sekali kaya ni nak ke mana? Masuk dalam tanah itu, kamu akan dikambus oleh sanak saudara kamu. So, kalau begitu, nak apa Allah jadikan kita kat dunia ni tuan-tuan? Kalau sekadar nak jadi dunia, nak kumpul harta kekayaan, dah kaya mati tinggal kekayaan, nak buat apa? Nak buat apa? Rupanya ada matlamat besar. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi jabatan, nak cari kebahagiaan akhirat. Minta maaf cakap tuan-tuan, orang dekat dunia ni tak buat tuan-tuan. Dia dah lintah jabatan, dia nak kopik jabatan. Ada orang sengal lagi buat macam tu. Orang yang waras dia tak akan buat macam tu. Dia nak lintah jabatan, bila dah lintah, dia kopik jabatan tu, buat balik ke atau ditinggalkan? Buat balik ke tinggalkan? Tinggal. Faham maksudnya? Sama juga kita hidup, dia cari harta, cari harta semua sekali, dah tinggal, lompat pindah satu alam. Tuan-tuan ingat kita bawa emas kita? Ingat berpeti-peti cincin 24 juta tu, ingat bawa? Dah ada. Difaraidkan dia kan. Mana milik kita? Tu yang dia tanya, mana milik kita? Jadi persoalan yang saya nak keluarkan, persoalan dia, kalaulah manusia datang untuk kekayaan, dah kaya nak buat apa mati? Kalau datang ni kerana nak cari anak isteri yang ramai, kenapa dah ada anak isteri ramai kita mati tinggalkan anak isteri kita? Kalau datang kat dunia ni kerana nak cari pangkat kedudukan besar, kenapa pangkat dah ada, kedudukan besar dah ada, kita mati meninggalkan dunia ni? Kalau datang kat dunia ni kerana nak cari pengaruh, kenapa pengaruh kita dah besar, kita tinggalkan pengaruh kita? Kita masuk dalam lubang tubuh tanah tadi seorang-seorang. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma hawalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Demi sesungguhnya kata Allah, kamu mesti akan datang kepadaku, kamu tetap akan datang kepadaku pada hari kiamat dalam keadaan seorang-seorang, dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang aku telah bagi masa kat dunia. Tuan-tuan tengok betul tak? Orang mati dekat Shah Alam ni pakai tak seluar dalam? Spender krokodil selai pun tak pakai tau. Betul tak betul? Tuan-tuan fikir saya cakap ni betul tak betul? Kalau gitu pasal mati, apa pasal? Maka timbul persoalan, nak buat apa kita datang kat dunia ni sebenarnya? Bila timbul persoalan ni, tak ada jawapan dia. Tuan-tuan cari tak jumpa, melainkan dalam ni. Dalam ni ada. Sebab itu dia kata, orang yang duduk atas bumi Allah tetapi dia tak kenal Allah Ta'ala, kurang hajar, biadab itu. Kenapa saya cabut tadi tuan-tuan tengok lampu, nampak lampu? Bukan saya nak kait kat situ tuan-tuan. Kita samakan, bila sebut hukum Allah, dia kata tak sesuai. Budak tuan-tuan, budak kecil, bayi tahu, bayi bukan bayi, dia tak kenal susu masa kecil. Kita ulur dia susu, ulur bagi dia susu,
lama-lama dia kenal tak? Dia kenal tak susu? Dia kenal tak? Kenal. Dia tak kenal nasi, kita bagi dia nasi. Bagi hari-hari. Nasi nak, 3 hari, 4 hari, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, dia kenal. Nak nasi mak? Kan? Dulu dia tak kenal kereta. Kita cakap dengan nak, awak kenal tak kereta kebal? Mana dia kenal budak kecil? Tapi makin dia besar, makin dia kenal. Faham maksud saya? Macam itu juga orang duduk menempang atas bumi Allah. Kalau masa dia kecil, dia tak kenal Allah Ta'ala, tanda-tanda yang Allah Ta'ala bagi dia banyak, dia tak kenal Allah, mana sabar masa kecil. Tapi kalau dah tua bangka dan nak mati, masih lagi tak kenal Allah, bila sebut hukum Allah tak sesuai, bermakna dia tak kenal Allah Ta'ala. Minta maaf cakap, layak ke tak nak panggil sebagai hamba Allah? Malam saya kupas tentang kalimah apa tu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kupas kat situ. Semalam ada 4 tempat kuliah tan, satu tempat lain. Wa ala ali Muhammad ni siapa? Saya kata, siapa yang dapat wa ala ali Muhammad? Adakah keluarga Nabi ni siapa? Abu Talib masuk tak keluarga Nabi? Agak-agak. Bela Nabi daripada kecil tuan, jangan main. Tak payah cerita bab tu kan, tak berhenti kuliah. Masih ada 5 minit lagi tuan. Jadi kalau gitu persoalan dia, kalau kita datang supermarket, kita tahu kenapa pergi supermarket? Kan? Tak ada orang pergi supermarket, kenapa pergi supermarket? Saja je, Ustaz tak ada kerja. Dia pusing. Pergi pasar. Matlamat ni tak pergi pasar. Tuan-tuan pergi surau ni tu kan, matlamat nak sembahyang fardu subuh berjamaah. Betul tak? Tak ada abang pergi surau nak apa? Saja je, tak ada apa-apa. Kacau lah. Kacau lah, something wrong lah tuan. Kan ada satu kisah tuan. Itu jenis orang gila tuan. Dia bawa apa? Kereta. Boom, tayar kereta tu pecah. Betul-betul depan mental hospital. Dia tengok kereta ni pancit dia tadi. Kejap lagi orang gila tu ada dekat dalam tu, orang gila tu tengok. Dia pun jalan dekat masyarakat tu, buka bonet, ambil tasper, golek-golek nak pasang, buka skru tak ke tepi, golek-golek, orang gila tu tengok. Golek-golek sampailah dekat tayar tu, terlanggar tutup sport rim tu dia. Jatuh skru masuk longkang. Dia bila skru masuk longkang, Allahumma, dah tak ada skru dah. Orang gila tu tengok. Dia pun buka, dia kata nak pasang. Dia ambil kayu ni, longkang besar, 3 kaki lebar, 7 kaki dalam, air 3/4 air, penuh air. Dia ambil kayu dikais, cari tak jumpa, cari tak jumpa, kai tak jumpa. Masuk 15 minit, masuk setengah jam, masuk 1 jam. Lama-lama orang gila ni fed up. Kalau dah lama sangat, orang gila pun fed up tau. Kalau orang gila fed up, orang tak gila tak fed up, aku tak tahulah tuan. Naik. Rakyat didulukan. Aku geli betul orang kita tuan. Sampai aku tanya di sendiri, tuan pegawai, tolong sebutkan saya yang awak kata bantu Melayu ni, saya nak awak sebut satu aja. Kalau boleh sebut, saya tabik spring dengan awak 3 kali. Apa dia? Apa? Dah lama ni nak sebut satu bantu Melayu tak boleh sebut. Dia kata, saya orang Melayu, tuan orang Melayu, Haji orang Melayu, ni orang Melayu, empat kita ni Melayu. Saya nak tanya, selaku seorang Melayu, saya Melayu betul-betul Melayu, saya kata, tolong beritahu saya apa yang dibantu untuk orang Melayu. Sampai ke sudah tak boleh sebut. Nak kata beasiswa dah tak ada lagi dah. Apa lagi aja. Orang gila boleh jemu, orang tak gila kalau tak jemu aku tak faham jugalah tuan. Kena betulkan. Faham ni cerita dia? Faham, kita cepat sikit berhenti tak? Dia kaya tak jumpa, lama-lama orang gila yang duduk tengok kat tepi fed up. Orang gila tu kata apa? Bodoh. Engkau buka skru depan satu, skru belakang satu, skru kiri satu, skru kanan satu, kau pinjam, kau pasang. Bodoh, kata dia. Orang tak gila ni fikir betul juga. Satu kereta ada 4 skru. Pinjam 1 tinggal 3, insya-Allah tak tercabut. Dia pun buka, pasang, siap pasang, dia bersihkan tangan. Orang gila tu sekali, bodoh, kata dia. Lepas engkau pasang, engkau cepat-cepat pergi ke pekan, engkau beli skru baru, engkau pasang balik. Bodoh, kata dia. Bila dah 3-4 kali bodoh ni, kan, lama-lama orang tua ni marahlah. Orang tua tu kata apa? Engkau kata aku bodoh, engkau lagi bodoh, dah lah bodoh, gila pula, kata dia. Tuan-tuan tengok orang gila ni jawab. Orang gila ni kata apa? Aku ni gila, kata dia.
tetapi tak bodoh. Engkau tak gila tapi bodoh, kata dia. Mana Sabah ada Perdana Menteri Afrika Selatan kata sebenarnya minyak tak naik, cuma subsidi aja diturunkan. Naiklah tu daripada RM1.90 dah kepada RM2.10. Aku cakap Mongolia punya ni, bukan sini. Kau jangan kecil hati. Kita lah ustaz, dia najah habis satu kampung. Minyak sebenarnya tak naik ustaz. Saya tuan satu hari paling tak ada RM50 tuan. Isi minyak RM50, RM80. Orang kata apa sumbangan ustaz kepada kerajaan? Ustaz kerja kerajaan, ustaz hantar kerajaan. Apa sumbangan ke ustaz kepada kerajaan? Hei, saya kata tengok kereta saya. Cakap baik-baik tau, biar berlapis. Saya pakai 3 kereta tau. Engkau motor pun tak ada rotek, kata tempat duduk pun tak ada. Kawasan kampung lah tuan, kawasan mana. Rotek tinggal span aja, span pun tak ada, tinggal besi aja tempat duduk. Sombong maintain dulu kini selamanya. Ni nak naik sekolah tuan. Saya kata apa? Tuan-tuan tengok, kalau saya cakap ni salah, tuan-tuan betulkan saya. Kita beli kereta 100% cukai. Kena raya cukai. Cukai apa, duty import 100%. Satu. Rotek tiap-tiap tahun. Insurans, lesen, minyak, tayar, parking, tol, saman, AES, aksesori, 11 cukai aku bayar kepada kerajaan. Tahu? Tahu apa kau? Dia kata. Yang aku geram ni, duit ni lagi mana? Dia kata ni. Kau duit ni lagi mana ni, aku kata. Dia bedah suka-suka anak beranak dia, rumah dia sampai 7 juta 8 juta kata. Tak geram. Kita ustaz kena reda, ini ustaz kena aku nak cakap orang macam ni sakit hati, tergeram. Dah sampai ke sana pula. Okey, persoalannya tuan-tuan kenapa mati? Orang kira dia cakap itu, persoalannya kenapa mati? So kata dia dalam Quran ni, kata kalau hidup ni manusia mati, kenapa? Ada 3 tujuan Allah dahirkan kita kat dunia ni. Jangan sampai kita datang kat dunia ni kita tak tahu matlamat kita tuan. Saya ulang sekali lagi. Jangan sampai kalau ayam itik datang dia tahu kerja dia tuan untuk jadi disembelih. Tapi jangan sampai kita ni manusia datang kat dunia kita tak tahu kenapa datang. Nak cari kekaya dah kaya mati, dah jadi anak penak mati. Jangan sampai tak tahu tuan. Dalam Quran sebut 3 tujuan utama. Yang pertama, kata Allah, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab itu Allah jadikan kita kat dunia ni beri peringatan, sebab peringatan tu selalu beri manfaat kepada orang beriman. Aku tidak jadikan manusia, aku tak jadikan jin kecuali semata-mata untuk mengabdikan diri kepada aku. Itu matlamat utama. Datang kita ni sebenarnya nak beribadat, nak ngumpul bekal kita nak bawa nanti akhirat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, matlamat apa manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nak jadi khalifah. Tuan-tuan tak mohon jawatan tu, saya pun tak mohon. Tapi jawatan tu Allah Ta'ala bagi kepada kita. Bila kita balik, berakal, dia beri jawatan khalifah. Apa kerja khalifah? Kalau cikgu kerja dia ngajak, doktor berawat pesakit, orang yang bertukang kerja dia bertukang, khalifah ni kerja dia apa? Khalifah, jawatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita semua ni. Apa kerja khalifah? Iaitu kerja khalifah mesti aqamatiddin wa siyasatid dunyabi. Kata Yusuf Qardawi, aqamatiddin wa siyasatid dunyabi, dengan maksud menegakkan agama, mendirikan agama, tegakkan agama, dan takbir dunia kamu ini dengan agama. Kalau kita orang bujang, mesti tegakkan agama dalam diri kita, kita takbir diri kita ni dengan agama. Kalau kita seorang suami, mesti jadi suami yang menegakkan agama dalam keluarga kita, takbir keluarga kita ni dengan agama. Kalau kita jadi wakil ketua kampung, mesti ketua kampung yang menegakkan agama dalam kampung, takbir kampung ini dengan agama. Jadi bila kita jadi ketua negara, mesti jadi ketua negara yang tegakkan agama dalam negara, takbir negara ni dengan agama. Tuan-tuan bayang, semalam dia orang cakap, Ustaz, K-pop dia bagi sampai 1.6 juta Ustaz. Kalau Ustaz dapat 1.6 juta, apa jadi Ustaz? Jawab, aku berhenti kuliah lah. Apa lagi? Tapi manusia ni memang pelik tuan. Tu saya cakap dengan tuan-tuan, tuan-tuan buka Quran ni, kita ni baca Quran banyak sangat, pengajaran tak terhabis tuan. Kenapa saya kata kita? Tu saya kata, saya baca sejarah Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman tuan-tuan, lantai istana dia tu, lantai istana dia, dengar betul-betul, lantai istana Nabi Sulaiman, dengar, lantai istana Nabi Sulaiman berlian. Nabi Sulaiman sikit pun tak sombong, mengabdi diri kepada Allah. Kita rantai rumah tai reject RM1.50 sekeping, sombong nak mampus kadang. Tuan-tuan fikirlah, betul tak betul? Cakap bab kamu. Yang ketiga ni paling berat, tuan. Matlamat yang ketiga Allah datangkan kita ni paling berat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bi innallaha kana sami'an basira. Iaitu untuk melaksanakan segala amanah. Ini paling payah, tuan. Bagi saya, yang ni paling payah. Iaitu nak selesaikan amanah. Kalau kita sebagai seorang suami, hari inilah kita nak selesaikan amanah kita sebagai seorang suami. Jaga-jaga. Kalau kita seorang bapa, hari ini kita kena selesaikan amanah kita sebagai seorang bapa. Kalau kita seorang guru, kita kena selesaikan amanah sebagai seorang guru ni kena selesai. Yang mana amanah-amanah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'yah. Setiap amanah nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat. Jaga-jaga, tuan-tuan. Itu kena kita faham. Di samping kita ni buat ibadat sembahyang, amanah yang besar di antara amanah itu ialah kita nak selesaikan amanah kita masa kat dunia ni. Sebab itu selesaikanlah segala amanah. Jangan sampai besok akhirat kita tergantung ada amanah-amanah yang masih kita belum selesaikan masa kat dunia. Selesaikanlah, tuan, apa yang ada diamanahkan ke atas kita. Biar kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita sejahtera, tidak ada dosa, insya-Allah, tuan. Tapi di kalangan kita ni kita tak tahu. Sebab itu saya menyentuh, tuan, dalam peringatan terakhir, insya-Allah, bukan akhir minta mati, tapi maknanya gitulah, tuan. Dalam masa Allah masih bagi lagi kita kesempatan untuk hidup lagi menumpang atas bukit Allah, dalam masa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk terus hidup lagi menumpang di atas bumi Allah Ta'ala, saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan, buatlah amal baik seberapa banyak yang kita terdaya, seberapa banyak yang kita termampu. Sebab di antara banyak-banyak amal baik yang kita buat, kita tak tahu yang mana satu Allah Ta'ala terima. Yang penting kita ke arah melakukan kebaikan. Tolong agama Allah bagi memastikan al-Islamu ya'lu wala yu'la ala Islam itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu. InsyaAllah kalau ada kekasaran, kesilapan atau menyinggung perasaan tuan-tuan, saya minta maaf. Panjang usia kita, insyaAllah kita bertemu pada lain masa, lain ketika, insyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa futuhatika kama nawatar arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairu dzikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.